Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, maha suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang dibesarkan, diagungkan di dalam kehidupan dunia, hinggalah membawa kepada hari akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita menyatakan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu. Di hari yang ketujuh daripada bulan Ramadan, kita dapat bersama-sama mengikuti sebuah program. Dah 7 hari dah kita berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan. Maka 7 hari ini pasti ada perbezaan di antara satu dengan yang lain. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid An-Nur Temasya Glen Mary. Juga termasuk kepada seluruh pengunjung-pengunjung, followers yang sama-sama turut mengikuti majlis ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah pun sebagaimana disebut tadi memasuki hari yang ketujuh daripada bulan Ramadan. Di mana hari yang ketujuh ini pasti tak sama dengan hari yang pertama. Kalau dibahasakan hari ini sudah memasuki hari yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau mungkin hari pertama tu bukan sahaja anak-anak berasa teruk, suka, susah dan payah, tapi mungkin ada sebahagian daripada orang dewasa pun rasa nak memulai titah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah fardu puasa ini pun teruji dan terduga yang amat besar. Tetapi sekurang-kurangnya marilah kita memahami dalam tempoh 7 hari ini, saya dan kita semua membuat muhasabah. Kalau hari pertama sampai hari yang ketujuh ni sama, tak ada apa beza pun, na'udzubillah min zalik. Dia tak berasa apa dan dia pun tak tahu macam mana dan bagaimana nak menjadikan kehadiran bulan Ramadan ini sebagai bulan sebaik-baiknya untuk menambah baik amal ibadah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup amat berat. Golongan yang kedua iaitu golongan yang naik sedikit kepada golongan yang kalau kita kata minima. Sekurang-kurangnya dia sudah dapat rasa tapi sedikit. Sudah ada peningkatan yang baiklah tu. Cuma dia tak dapat merasai. Sebagaimana orang puasa dia pun ikut turutlah puasa. Orang solat sembahyang pun ikutlah turut solat dan sembahyang. Tapi tak menikmati puasa itu, tapi tak menikmati solat dan sembahyang itu. Ini kena dipertingkatkan dan kena diperbaiki. Yang ketiganya iaitu golongan yang dapat mencapai, masya-Allah, kalau kita kata tadi minima kepada maksimum, suatu tingkatan dan darjat yang amat dapat dinikmati. Lazat, sedap puasa dan ibadah puasa yang dilalui selama 7 hari ini. Lazat, nikmat solat dan sembahyang yang dibuat dan dilakukan. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan.
nikmat lazat membaca Al-Quran. Subhanallah, tuan-tuan dan puan. Dan pelbagai lagi lah amal-amal ibadat yang lain. Ini suatu tingkatan yang kita harapkan kepada semua yang menyaksikan pada hari ini dapat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang paling tertinggi, Allahu Akbar, optimumnya ini paling tertinggi. Bukan sahaja tadi kita kata merasa dan menikmati, tetapi tenggelam. Oh, Masya Allah. Tenggelam. Kalau tenggelam dalam tidur, lepas subuh, musim PKP pula, Zuhur pun, penghujung dekat nak asar masuk baru nak buat, yang tu bukan tenggelam dah tu. Yang tu memang dah jauh ketinggalan, dan menakutkan. Tidur banyak di dalam bulan Ramadan, seolah-olah berlatih untuk dirinya dibungkus menjadi jenazah. Astaghfirullah, na'udzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit muqaddimah kepada muhasabah 7 hari dah kita berpuasa ni, memberi peringatan terutama kepada saya yang menyampaikan tadi dan kepada kita semua yang mengikuti dan bersama-sama dalam pertemuan majlis ilmu. Sekali lagi pada hari ini, setelah Isnin yang lalu, kita telah membawa surah At-Tin, ayat 1 sehingga ayat 8, yang cukup amat besar perbincangan dan juga perkongsian yang kita dapati. Pada hari ini kita nak membawa pula, iaitu surah Al-Baqarah. Tapi bukanlah kesemua ayat 286 tu. Yang kita akan ambil pada hari ini daripada juzuk yang kedua, iaitu juzuk yang kedua ayat 155 sehingga 157. Kita nak lihat apa bacaan-bacaannya, apa isi kandungan yang terdapat di dalamnya, dan apa ibrah, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada pertemuan baik kita pada hari ini. Terlebih dahulu, kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh membuka Al-Quran ayat 155 hingga 157. Kalau Al-Quran yang kita buka ini, iaitu juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua. Baik. Muka surat 24. Itu dia, Al-Quran Rasam Usmani, muka surat 24. Baik. Kita dengarkan bacaannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Itu dia. Surah Al-Baqarah ini yang dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah, di mana ayat yang kita telah pun dengar tadi, kita nak lihat isi kandungan maksud makna yang terdapat di dalamnya, iaitu berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau sekali lalu kita membaca maksud dan makna yang diutarakan tadi kepada kita, sebenarnya kita sudah dapat nampak hala tuju kepada apa yang cuba disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut kepada kita. Namun bagi sebahagian orang, ianya perlu diperjelaskan, ianya perlu diperincikan. Di mana ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan kami pasti akan mengujimu. Dalam kalimah bahasa Arab, walanabluwannakum bisyai', mengajak kepada kita untuk melihat suatu kata-kata yang dimulai oleh Allah dengan perkataan ujian. Dalam istilah bahasa Arabnya bala. Bala ni bagi orang Melayu sebenarnya amat sensitif, ya. Dan kita pun tak tahu apakah sebab musabab sensitif itu. Umpamanya kita kata, aduh saya sakit ni, saya dikatakan positif COVID-19. Awak dah kena balak tu. Terkejut dia, dan bukan saja terkejut, rasa tak puas hati, rasa tak selesa. Kita kata, kenapa cakap macam tu? Kenapa tunjuk reaksi yang macam tu? Apalah cakap saya ni kena balak. Habis tu nak cakap apa? Sabarlah sahabat, awak sedang diuji oleh Allah. Jadi yang tu agak sejuk sikit, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya bala adalah bahasa Arab. Nanti akan kita lihat makna yang ia sekata dan sama dengan bala yang diberitahu nanti oleh Allah. Ia merujuk kepada musibah. Itu. Sebab dalam perkataan bahasa Arab yang lain, kita ambil sedikit masa untuk bahasa Arab ini, ada lagi yang dipanggil imtihan, ujian juga. Tapi dia dalam situasi dan suasana yang lain. Ada lagi yang dinamakan ujian dalam istilah bahasa Arab yang dipanggil fitnah. Ini pun jarang daripada sebahagian orang menerima perkataan fitnah itu sebagai ujian, ya. Di mana orang biasa mendengar fitnah ini merujuk kepada menyebar cerita-cerita yang direka-reka. Itu pun ia fitnah, tapi lebih tepat itu kepada fitnah namimah. Fitnah mulut yang Allah bagi dan beri, fitnah tangan yang menulis. Itu. Fitnah yang merujuk kepada diri kita, keluarga kita, harta kita. Ini boleh menjadi fitnah, boleh menjadi ujian kepada kita. Tapi itu ada garis panduan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, macam mana nak kena hadapi itu. Dan imtihan yang kita sebut tadi, imtihan pun ujian, tapi itu lebih sesuai kepada suasana yang merujuk kepada, kalau anak-anak sekolah, para pelajar, umpamanya sekolah bahasa Arab, mereka seringkali diingatkan, ingat minggu depan kita ada imtihan, ingat bulan depan kita ada imtihan. Maksudnya ada apa? Ujian. Itu merujuk kepada permasalahan yang didatangkan kepada kita, lalu kita disuruh mencari jawapan menyelesaikannya. Adapun bala dan musibah yang bakal kita ikuti ini, ianya lebih kepada muhasabah. Ianya lebih kepada untuk mengajak kepada kita buat renungan. Apa antara renungan dan juga suatu penilaian yang mesti kita kena buat? Allah kata tadi,
dan kami pasti akan mengujimu. Maksudnya kita tidak boleh elak lah tuan-tuan. Mu di sini merujuk terutama sekali manusia lah. Manusia beriman ke, manusia tak beriman ke. Bahkan termasuk kepada mereka yang tak ditaklifkan pun juga kena hadapi. Cuma mungkin mereka sedar, tak sedar, tahu ke tak tahu. Siapa dia? Orang-orang yang Allah tarik kepada mereka iaitu daya fikir yang boleh bersama-sama akal sihat macam kita ni. Juga termasuk binatang-binatang. Wallahu alam. Macam mana kalau kita dapat selami mereka? Dan bayangkan tuan-tuan, yang kita bercakap ni kalau kita mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Bayangkan orang buta menerima ayat yang macam mana kita bincangkan sekejap lagi. Macam mana mereka menerima? Macam mana pula orang-orang pekak dengan bisu mereka menerima ujian, musibah, balak yang bakal disebut nanti. Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan dan puan. Iaitu katanya Allah bisyai'in. Bisyai'in ini diterjemah di sini dengan sedikit. Kalau dalam terjemah yang lain disebut bisyai'in dengan sesuatu. Maka dalam istilah yang lain juga disebut sebahagian. Maknanya Allah akan buat juga macam mana pun dalam hidup ini, kena sedikit, kena sesuatu, kena sebahagian. Kena apa? Yang pertama al-khawf, takut. Takut apa? Takut, tak tahulah takut apa. Selalunya jenis-jenis takut ini dia iringi dengan apa? Wal-ju', dan kelaparan termasuk. Dua jenis benda dan perkara ini, saya fikir negara Palestin, negara Afghanistan, negara Iraq, negara Syria dan beberapa negara-negara yang lain tertentu. Allahu Akbar. Mereka dapat rasa ini, ketakutan dan kelaparan menjadi suatu topik perbincangan hampir setiap hari. Allahu Akbar. Dengan pandemik wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kalau kita lihat negara Amerika Syarikat berada pada carta yang paling teratas. Macam mana tuan-tuan nak mengurus 1 juta lebih kes? Kalau tak salah semalam saya lihat 1,053,000. Allahu Akbar. Ini muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ketakutan tu datang dalam pelbagai macam keadaan. Kelaparan datang dalam pelbagai suasana dan keadaan. Macam mana kita di sini tuan-tuan? Sebelum kita lanjutkan, tuan-tuan semak dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kalau kita boleh buat kaitan ayat 112 dengan 155 surah Al-Baqarah tadi, tapi ini surah An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله أكبر. Allah kata dalam ayat ni, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan. Kalau merujuk kepada negara kita, sebelum ini kita rasai aman dan tenteram ataupun tidak, kita rasai tuan-tuan. Kalau bagi negara-negara yang lain, negara-negara kuasa besar, negara-negara yang gah dengan kehebatan ekonomi, kehebatan segala jentera, kehebatan macam-macam lah tuan-tuan. Tapi hari ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan wabak kuman yang entah dapat dicari solusinya
entah dapat ditemui penawarnya ataupun tidak, segala doktor pakar, segala macam mereka-mereka saintis terlibat, pening kepala tuan-tuan. Allahu Akbar. Benarlah firman Allah, innallah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26 Allah menyebut, dan sesungguhnya Allah tidak sama sekali malu untuk menunjukkan suatu contoh yang walaupun contoh itu adalah amat sekali rendah, amat sekali kecil, ataupun lebih rendah, lebih kecil sampai manusia nak lihat dan nampak pun susah dan payah. Tapi demi nak memberi pengajaran kepada manusia, Allah tidak malu, Allah kata. Ini tuan-tuan. Di mana dahulunya negeri dan negara itu aman dan tenteram. Rezeki melimpah ruah datang kepadanya daripada seluruh tempat. Ya Allah. Saya tak tahu negara yang lain tuan-tuan, kalau kita sebut negara kita. Kalau sebelum ini apa yang kita sembangkan, apa yang kita bualkan, apa yang kita cakapkan, makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Yang dah kahwin pun nak tambah lagi kahwin, baguslah tu. Tapi ceritanya cerita seronok lah. Tak ada yang cerita tak seronok. Tu. Tapi dalam pada mana tak seronok ni pun, tak seronok jugalah. Kalau kita kata sepatutnya TV yang sebahagian tertentu tu kena mainkan peranan jugalah. Hiburan itu bagilah agak-agak sikit hiburan yang wajar. Ini jangan sampailah nak menghiburkan orang sampai hiburan itu dah melekakan dan melalaikan. Ya, bukan salah berhibur, tapi ada orang menyalahgunakan hiburan. Namun begitulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah kata lagi, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oh ya Allah, takut tuan-tuan. Penduduk-penduduk yang ada di atas tempat kawasan masing-masing itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mengingkari bagaimana dapat nikmat Allah tidak dibawa kepada Allah. Senang mudah kita kata tak beriman kepada Allah. Yang beriman tapi tak mau menuruti titah perintah Allah, melawan hukum hakam Allah. Ini antara orang yang mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah tadi. Kerana itu Allah jawab, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan bencana ketakutan. Masya Allah. Dan hebatnya ayat ini, Allah gunakan perkataan libasal ju' wal khawf. Ya Allah. Iaitu seperti pakaian yang meliputi tubuh mereka. Jadi hari ini bualan cakap sana sini dengan ketakutan dan kelaparan tadi dah jadi satu perbualan harian yang tak boleh kita ketepikan. Subhanallah, subhanallah tuan-tuan. Disebabkan apa? Iaitu apa yang mereka telah lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ketakutan dan kelaparan lebih-lebih lagi dapat dirasai oleh kita pula dengan masuk bulan Ramadan ni. Jadi kita sama-sama dapat rasai macam mana keperitan yang dirasai oleh orang susah dan payah. Tapi ada sebahagian orang yang hari ni Masya Allah, walaupun puasa pukul 9 pagi, pukul 8 pagi dah boleh buka online restoran mana yang dia minati dan sukai. Dan memang dah banyak pun orang hantar dalam WhatsApp group, hari ni nak makan apa, tekan saja tuan-tuan. Itu bagi sebagian orang nak tekan pun tak boleh, dia lagi tertekan tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini dia. Jadi puasa ni sekurang-kurangnya memberi sedikit tekanan lah kepada kita. Bayangkan ada orang tak sanggup berpuasa sebab dirinya memang tak mampu, tak berdaya, sakit. Ada orang
tak sanggup berpuasa kerana gastrik. Tapi bukan buat-buat ya, tapi memang telah disahkan. Ada orang tak ada apa sebab musabab, tak sanggup nak berpuasa, padahal duduk seorang diri. Ini pun ujian kelaparan. Ini memang menduga keikhlasan kita. Kita duduk dalam rumah, orang tak tahu, siapa pun tak nampak. Apa masalahnya? Boleh je. Pagi tadi dah sahur, pukul 8, pukul 9 pergi ke dapur, masak dalam rumah kan. Mana siapa nak tahu? Masya Allah. Tuan-tuan, semalam saya lihat di TV Al-Hijrah, iaitu sebuah perbualan, ya Allah, sebuah perbualan dalam berita TV Al-Hijrah, seorang pemberita dengan Dr. Su Winsi. Saya pun tak adalah kenal mana sangat, tapi kenal secara diberitahu begitulah, bahawa beliau merupakan seorang artis, tapi dalam masa yang sama seorang usahawan, dalam masa yang sama seorang yang banyak perkhidmatan yang beliau terlibat. Tapi yang menarik lagi di sini ialah sudah 9 tahun berpuasa. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan. Itu tak apa lagi, tuan-tuan. Berpuasa 9 tahun sempena bulan Ramadan. Dia bagi tahu, saya dah, tak salah saya dengar telinga malam tadi, 2-3 tahun dah dia kata, 2 Syawal kedua, puasa 6 tak tinggal. Subhanallah, tuan-tuan. Sebab dia kata apa? Orang yang puasa 6 boleh mendapat ganjaran berpuasa seolah-olah 365 hari. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Saya pun tanya-tanya, sebab beliau ini dikatakan belum lagi menganut agama Islam. Bagaimana beliau dapat merasai sedemikian nikmat, dia kata lazatnya berpuasa, hebatnya berpuasa yang diperintahkan dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sampai kawan-kawan keluarga bertanya, kau ni sakit ke apa? Masya Allah, tuan-tuan. Jadi dalam pertemuan yang baik ini, jika sekiranya lah Dr. Su Winsi ke kawan-kawan dia ke dapat dengar, saya mendoakan, ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan kau berilah taufik dan hidayah sebaik-baiknya kepada Dr. Su Winsi untuk dapat menganut agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, tuan-tuan dan puan, dia seolah-olah sudah ada taufik, tapi hidayah belum sampai. Itu dia. Yang ketiganya, Allah kata ada lagi orang yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Ini dah bersangkut paut, berkait. Tadi dah takut, dah lapar, duit pula tak ada. Ya Allah, takut, tuan-tuan. Orang kalau handsome, tapi duit tak ada, siapa nak pandang, tuan-tuan? Hari ni orang kata, cash is king. Sejauh mana benar saya tak tahulah. Ya Allah, ya Tuhan, na'udzubillah min zalik. Jangan duk guna lagi istilah biar pape asal bergaya. Itu dah tak pakai dah, tuan-tuan. Semalam saya telah mengikuti dan menjadi moderator sebuah program forum air mata penjaja peniaga kecil. Allahu Akbar. Memang bergenang air mata sebab bila mendengar panel-panel jemputan kita itu memberitahu keadaan yang mereka hadapi. Macam-macam, tuan-tuan, nak mengubah mindset mereka. Daripada sebelum ini terlibat secara tradisional kepada mendapatkan pelanggan, kepada nak menjemput pelanggan, macam mana nak mahir dengan IT. Banyak, tuan-tuan. Ini ujian kepada mereka. Subhanallah. Tapi alhamdulillah, negara kita dengan kepimpinan yang baru ni ada diberi bantuan prihatin nasional. Sekurang-kurangnya memberi sedikit nafas lah. Ada orang kekurangan harta, macam mana kita sebut tadi, disebabkan apa? Bencana alam. Macam mana sekarang ni lah, syarikat-syarikat menghadapi masalah besar.
Bagaimana nak mengendalikan pekerja? Pekerja kena dibuang. Ya Allah. Kekurangan tuan-tuan. Kekurangan harta pun ada juga ditipu. Oh ya Allah. Kekurangan harta dirompak, dicuri. Ya Allah, ya Tuhan. Ini semua bahagian-bahagian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat sebagai untuk manusia buat renungan. Sebab ada orang yang dia Allah tak bagi dia rasa takut, Allah tak bagi dia rasa lapar, Allah tak bagi dia kekurangan harta. Dan yang keempatnya, ada orang yang diuji, dia sampai ke satu tahap nanti, ya Allah, ketakutan dia lalui, kelaparan termasuk, harta pun campur aduk, dia sampai ke tahap jiwa. Ini tuan-tuan, macam mana dalam tempoh PKP ini sampai ada satu talian disediakan untuk mengurus orang-orang yang emosinya terganggu, orang-orang yang jiwanya kacau. Masya Allah, ini bukan jiwa kacau yang bila kita pergi naik kenderaan kan, selalunya kita naik kenderaan dekat apa, dekat traffic light, di belakang tu dia tulis jiwa kacau. Itu bahaya tu. Itu pun termasuk juga. Tapi gangguan jiwa di sini ialah sampai hilang arah, tak mampu nak berfikir dah tuan-tuan. Kalau sahabat-sahabat saya daripada Johor, dia kata bingai. Tu dah tak tahu nak buat apa. Itu satu tahap peringkat awal. Jangan sampai ke satu tahap dia dah ganggu jiwa ni, tak peduli dah orang keliling. Bahaya kalau perkara itu berlaku kepada suami, berlaku kepada isteri. Ya Allah, dahsyat tuan-tuan. Kalau kita kata pada hari ini ada orang tak tahan dengan apa? PKP. Nak mematuhi perintah kawalan pergerakan. Ada lebih teruk, sahabat-sahabat kita kena PKPD. Saya ada D kat belakang. Maknanya kawasan itu disifatkan sebagai zon merah. Mereka punya tahap pengawalan dalam bentuk ada kawat-kawat besi. Tak dibenarkan langsung keluar. Bayangkan tuan-tuan, macam mana jiwa mereka itu. Ya Allah. Kalau tidaklah berkaitan dengan COVID-19 ni pun ada orang yang kena gangguan-gangguan jiwa yang seumpamanya sebagaimana kita ketahui di dalam di hospital tertentu. Saya pernah pergi ke hospital university melawat sebuah ward yang dipanggil ward psikiatri. Masya Allah, macam mana mereka yang menghadapi itu, mereka kena dalam keadaan macam-macam masalah. Kita masuk, kita tengok, kita lihat, bagi salam buat tak tahu. Yelah, kita fahamlah kan. Bagi salam tengok je, senyap saja. Itu satu. Seorang lagi pula cakap seorang-seorang, kan. Yang satu lagi pula terbaring, kena ikat kaki dan tangan, meronta-ronta. Ya Allah, macam-macam tuan-tuan. Kita yang kalau dapat menyaksikan ini, alhamdulillah. Kita bangkit bangun pagi, celik mata, telinga dapat mendengar, alhamdulillah. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita kehidupan lagi pada hari ini, setelah memberi kepada kita rasa mati pada malam hari tadi. Dan ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua, kita tetap akan dikembali. Maksudnya tadi kita bangkit bangun, tak ada apa-apa gangguan. Ya, terganggu sikit lah kerana nak mengurus bersahur. Kan? Ada orang kata, saya tak boleh makan lah Ustaz, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Hush. Ini bukan maksudnya suruh makan dalam arti kata bahasanya melantak.
Tapi makan pada kadar patutlah. Ya, walaupun kita tak nafi ada orang yang dia tak ada apa beza pun. Berbuka ke, more ke, sahur ke, dia punya kadar metabolisme dia tu untuk nikmati makanan dan minuman macam makan tengah hari. Ialah ada orang-orang tertentu lah ya. Allah bagi kelebihan tu kepada mereka. Ialah sebahagian orang tertentu tak boleh, tak berupaya. Tapi di sini yang kita kena faham, bersahur itu yang Nabi SAW anjurkan, bersahurlah kamu, nescaya padanya kamu akan menemui keberkatan. Sekurang-kurangnya minum air segelas, kurang-kurangnya buah tamar, buah apa-apa ke. Itu. Yang ni, ada orang terganggu jiwa. Tapi kita, yang Allah bagi dapat bangkit bangun cantik elok, lepas habis bersahur menanti menunggu masuk waktu solat subuh, lepas subuh aktiviti subuh baca Al-Quran ke apa ke, lepas tu hal ehwal aktiviti rumah, dan kemudian tengah hari dengan urusan keluarga, petangnya, sehinggalah menanti masuk menunggu waktu berbuka puasa, di malamnya menunggu-nunggu untuk bersolat berjemaah, berkeluarga, bertarawih bersama. Ini orang yang jiwanya mudah-mudahan Allah bagi dan beri sebagai jiwa nikmat, jiwa rahmat. Tapi ada orang, tuan-tuan dan puan, tak dapat buat apa yang kita sebut tadi. Sebab jiwanya dah tak berupaya nak membawa kepada suatu yang dapat dia rasai dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan yang Allah SWT bagi ini. Dan ditambah lagi pula kata Allah SWT dan buah-buahan. Pelbagai macam ulasan disebut tentang masalah ini merujuk kepada ekonomi, pertanian, dan apa-apa sahaja yang boleh melanda perladangan dan sebagainya bagi sebahagian orang. Apa Allah jawab di akhir ayat 155 ini? Allahu Akbar. Jadi ini disebut oleh Allah ya, bukan oleh saya. Sebab kata-kata Allah ini bila kita lihat dengan kalamullah, kita lihat dengan mata hati, dengan perasaan iman. Allah kata, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jangan main-main tuan-tuan. Sabara ni dia bukan satu kata-kata yang boleh dicakapkan begitu saja kepada orang. Ya. Ia boleh diperbincangkan, tapi nak bagi tahu kepada orang tu cukup bukan main mudah. Payahlah maksudnya. Sebab sabar yang dimiliki dan diperolehi ini bila kita dapat, Allah kata ia sebuah berita gembira. Itu. Sabar dalam arti kata yang lain juga bukan untuk disuruh zikirkan, tapi disuruh untuk selami, merasai. Kerana bila orang dah dapat mencapai tangga sabar dalam tindakannya, dalam perbuatannya yang tak menunjukkan dia tidak bersabar, maka itu berbahaya. Tapi kalau dia dapat rasai, dia selami sifat tindakannya itu, maka dia dapat rasa nikmat sabar. Sebab tu sabar dikatakan salah satu daripada sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Sahabat kita daripada kumpulan Hijaz seringkali mengingatkan kita, tuan-tuan dan puan, bukan? Mereka kata apa? Inilah sebahagian sifat mahmudah yang patut ada pada diri kita, susah dimiliki, payah dijaga, hanya yang punya yang bermujahadah. Itu dia kata antara sifat-sifat yang baik-baik, yang terpuji, bila kita nak dapat dan nak perolehi, susah dan payah. Bila dah dapat, nak jaga pula payah. Nak jaga pula bukan senang. Tetapi hanya orang-orang yang bermujahadah,
yang berjuang berjihad, yang boleh mengawal hawa nafsunya, boleh memahami sifat-sifat yang terpuji itu. Apa salah satunya? Sifat sabar sedikit berbeza, ujian yang tiba sakit dirasa, tapi dapat ditahan perasaannya. Oh, Masya Allah. Hanya bermain di dalam sahaja, di luar tidak nampak terang nyata. Betul ke tuan-tuan? Tak tahulah, tanyalah saudara Munif Kumpulan Hijaz. Dia yang kata macam tu. Sifat sabar ni berbeza. Suatu sifat yang apabila kena, sakit dirasa. Pembohong lah kalau tadi kena ketakutan tak terasa, kalau kena kelaparan tak terasa, kekurangan harta tak terasa. Mesti terasa punya. Tapi dia kata perkara itu bermain di dalam sahaja, di luar nampak tidak terang nyata. Allahu Akbar. Macam mana tu? Orang muda-muda kata cool. Kan dalam ni macam gunung berapi nak meletup, tapi di luar tu cool. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Lalu Allah memberi jawapan lagi, gambaran orang-orang yang sabar daripada ayat 155 itu tadi, iaitu apabila dia menjadi orang-orang yang apabila ditimpa bala, ditimpa musibah, maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia. Mereka ini menjadi orang-orang yang mereka kata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Kita semua ni tuan-tuan dan puan milik Allah. Kita tidak ada apa-apa kepunyaan hak milik mutlak kita. Ya Allah, ya Tuhan. Kita hanya diberi pinjaman sahaja. Kita hanya diberi kesempatan sahaja. Kita hanya diminta untuk menjaga amanah oleh Allah SWT sahaja. Sampai satu masa nanti Allah minta suruh pulangkan balik. Minta diberikan balik kepada Allah SWT. Lalu dalam pada mana kita menerima amanah menjadi milik Allah, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Marilah kita menjadi orang yang melakukan amal ibadah. Janganlah kita sia-siakan dan masa yang diberikan oleh Allah, sebagaimana Allah kata, demi masa sesungguhnya manusia banyak dalam kerugian. Dia tak rasa kata dia ini adalah dimiliki oleh Allah. Dia pun tak tahu apa sebab dia dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Ini berbahaya, tuan-tuan. Sebab itu Allah kata kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak cukup sekadar itu, mereka mampu menyampaikan kebenaran, berpesan-pesan. Dalam masa yang sama, mereka bersabar, menyampaikan dengan penuh kesabaran. Allahu Akbar. Sebab kita milik Allah. Hayatilah kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Selamilah kisah-kisah para sahabat. Macam mana mereka merasai diri mereka bukan punyai apa-apa. Masya Allah. Kalau sahabat kita, Allah yarham, Ustaz Muhammad Asri bin Ibrahim, kumpulan Rabbani, tuan-tuan dan puan mesti kenal punya beliau. Saya cukup amat sekali kagum bila beliau membawa sebuah peringatan melalui nasyidnya. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya.
tidak ada milik kita. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Mana milik kita? Mengapa kita sombong memiliki Allah punya? Mengapa tidak malu kepada Allah yang ampunya? Patut bersyukur kepada Allah yang memberi segalanya. Patutlah malu kepada Allah kerana bukan milik kita. Mana milik kita? Tu. Ya Allah. Dahsyat tuan-tuan. Itu sebuah nasihat yang diberi dalam bentuk bait lirik nasyid, yang saya kira bukan sekadar hiburan, tapi hiburan yang mendidik jiwa. Ya Allah. Kan itu baru Ustaz Asri. Macam mana Abang Iwan kita? Lihatlah gunung yang indah, subhanallah, itu bukan engkau yang punya. Lihatlah burung yang terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang luas, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Itu dia tuan-tuan. Tak ada hak milik kita, tak ada kepunyaan kita. Jadi apa yang Allah bagi dan apa yang Allah beri, segala nikmat-nikmat yang disebutkan kepada kita, baik sedikit ataupun banyak, marilah kita gunakan ke arah iman dan amal. Sebab Allah kata, dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Kita akan dinilai, kita akan diberi suatu penambahbaikan, dan kita akan lihat dalam bentuk buku amal catatan kita itu nanti. Masya Allah. Dan terakhir sekali pada ayat yang ke-157, Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang-orang yang berkata demikian, lalu Allah memberi suatu jaminan. Orang yang ditimpa tadi, orang yang merasai tadi, orang yang menghadapi tadi, maka mereka itulah orang-orang yang memperolehi suatu salawatun min rabbihim. Dinyatakan di sini, salawat ini merujuk kepada doa-doa oleh Allah. Doa malaikat. Tuan-tuan dan puan, seringkali kita mendengar ayat innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56 menyatakan, sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Berselawat di situ merujuk kepada Allah memuliakan, Allah memberi suatu jaminan, penjagaan, pemeliharaan. Lalu Allah minta, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan Rasul. Itu tanda disuruh kepada kita mengingati, berterima kasih, memohon, meminta kepada Allah agar kita dapat dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam ayat 156 tadi merujuk kepada orang-orang yang ditimpa musibah, balak-balak tadi, yang dia menerima dan menghadapi, lalu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata orang ini mendapat suatu salawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ulasan yang lain menyatakan keampunan. Ya Allah, ada musibah kita boleh hadapi, maka kita dapat keampunan. Ya, juga ini disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bayangkan tuan-tuan, orang-orang yang dia apabila lalu satu perjalanan, lalu dia nampak ada satu halangan, lalu dia alih halangan itu supaya orang tak terganggu. Perbuatannya itu dilihat, ialah tuan-tuan, bila mana kita berbuat demikian, kita apa ini bukan kerja aku ni, ini kerja tukang sapu. Tak,
tukang sapu tak nampak, mungkin tukang sapu datang tapi lewat sikit, tapi kita yang nampak dan kita boleh buat, maka dikatakan itu sebagai suatu apa? Suatu ganjaran besar oleh Allah bagi keampunan. Bayangkan tuan-tuan. Sebab itu jangan kita anggap kata kita bila berkhidmat, bila kita melakukan apa-apa, Allah tak pedulikan kita. Tidak. Yang keduanya, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ini seringkali diistilahkan dengan apa? Kasih sayang. Tuan, kita rasa kita disayangi. Kalau kita suami, kita disayangi oleh isteri, suka tak tuan-tuan? Tolong jawab. Kalau anda seorang isteri, anda disayangi oleh suami, suka tak? Masya Allah. Bukan saja sayang menyayangi, kasih mengasihi. Macam mana suasana dalam bulan Ramadan ni? Ada kita terima mesej, berbisik-bisik, seronok, suka, akak-akak dapat bersalaman setiap malam dengan para suami yang menjadi imam solat isyak dan tarawih, berpeluk-pelukan. Allahu Akbar. Seronok tak tuan-tuan? Anak-anak salaman, mencium tangan ibu bapa. Seronok tak tuan-tuan? Itu baru kasih sayang dalam bentuk keluarga. Pun dah amat besar tuan-tuan. Kawan, sayang menyayang, kasih mengasihi. Pada hari ini kalau bercakap bab kasih sayang ni, orang nampak siapa? Kan? UEL. Apa dia UEL ni? Apa? Ustaz Abid Liu. Ui, Masya Allah. Diangkat oleh sebahagian golongan, dan saya pun juga turut menyukai beliau. Masya Allah. Mereka kata apa? Ikon kasih sayang. Wih, hebat tuan-tuan. Bukan senang tu nak dapat istilah tu. Beliau yang bukan baru hari ini dikenali, tapi sebelum-sebelum ni, bukan cerita pada musim COVID ni, beliau muncul. Dah lama dah. Macam mana dia boleh menemui gelandangan, pergi bersalaman, pergi memeluk golongan-golongan yang Allah uji mereka, ialah penampilan lelaki berpenampilan perempuan. Ya Allah, mereka itu merasai Ustaz Abid Liu sebagai ikon kasih sayang. Apalagilah dalam tempoh ini, katanya beliau, bukan katanya lah, memang melakukan khidmat daripada utara tanah air sampai ke Johor sana, mencari orang-orang susah. Ya Allah, hebat tuan-tuan. Itu baru kasih sayang sesama manusia. Pun kita sudah terasa dan berasa. Ini bukan manusia yang memberi kasih sayang. Allah yang memberi kasih sayang kepada kita. Macam mana tuan-tuan? Ya Allah, kasih sayang yang tidak dapat dibuat tolok banding. Umpamanya Allah menyebut kepada kita dalam surah Al-Bayyinah, Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ni Allah iktiraf ni, mereka itulah sebaik-baik kejadian, sebaik-baik manusia. Tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dalam keluarga Islam, tapi bukan sekadar itu, kita menjadi orang-orang yang menjaga, keluarga yang menjaga iman dan Islam, keluarga yang suka kepada beramal ibadah. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat sebanyak-banyaknya, sedikit pun jadilah kategori itu. Tapi kalau dapat meningkat naik sampai Allah kata jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Bila dah dapat jaga iman dan Islam, dah dapat beramal ibadah, Allah punya suka ni sampai disiap sediakan kepada kamu syurga.
Syurga itu dikatakan oleh Allah mengalir padanya air sungai. Tuan, saya pun pada peringkat awal tidak faham kenapa bila disebut ayat tentang syurga ada hubung kait dengan sungai. Tuan-tuan, ya Allah nak beri itu pasti hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang ada depan saya ni, di rumahnya ada kolam tak, tuan-tuan? Tu. Tuan-tuan, kalau kita kata rumah ada bilik mandi sendiri, hebat tak, tuan-tuan? Hebat. Bilik mandi pula ada kolah pula dalam tu. Hebat tak, tuan-tuan? Itu salah satu kelebihan, bukan? Ada orang bukan setakat itu, dia ada satu tub mandi. Hebat tak, tuan-tuan? Pasti berbeza rumah tu. Bukan setakat itu, ada orang dia dalam rumahnya ada jacuzzi. Tuan-tuan tahu jacuzzi? Ya Allah, duduk dalam tu, tuan-tuan, air masuk ni macam urut-urut kita, tumbuk-tumbuk badan kita. Kalau orang tak pernah masuk jakun, tuan-tuan, itu tak hebat lagi. Ada orang rumahnya ada kolam. Kolam macam kolam dekat clubhouse tu. Bayangkan Allah bagi kelebihan macam tu. Tapi tadi kita disebut oleh Allah, masuk syurga ada sungai. Tuan-tuan, siapa yang dalam dunia ni yang dia ada tempat dan kemudian Allah beri sungai kepada dia? Siapa, tuan-tuan? Tak ada orang, tuan-tuan, dalam dunia ni kecuali Firaun, tuan-tuan. Allah bagi kelebihan kepada beliau. Ya Allah, sungai Nil tu ialah, kalau dalam bahasa kita kata, bukan hak milik dia, hak milik Allah lah. Tapi dalam masa pemerintahannya, beliau menguasai sungai Nil itu, tuan-tuan. Ni. Tapi sekarang di manakah beliau? Apa jadi dengannya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita yang di dunia ni tadi kita kata apa? Tak ada kolam, tak ada jacuzzi, tak ada tub mandi. Yang ada longkang, tuan-tuan. Jadilah, tuan-tuan. Tapi jaga iman, jaga amal. Allah kata tadi, dapat disediakan syurga dengan sungai yang mengalir padanya setiap seorang, tuan-tuan. Ya Allah, jangan bayang. Memang tak terbayang pun. Dan masuk dalam tu, khalidina fiha abada, kekal buat selama-lamanya. Tapi syaratnya ialah apa? Dia dah redha dengan Allah, Allah dah redha dengannya. Tapi nak mendapat tahap kedudukan redha tu bagaimana? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja semata-mata. Akhir sekali iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nak mendapat petunjuk mestilah kena menggunakan petunjuk Allah dan Rasul. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata Rasulullah SAW. Imam Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika sekiranya kamu menyelidiki, menyelami, membaca dan mengamalkan dengannya, memegangnya di dalam kehidupan kamu, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bagaimana tuan-tuan, pada hari ini kita dapat mengikuti bersama-sama ayat 155 sehingga ayat 157 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada padanya manfaat dan faedah. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid An-Nur Temasya Glen Mary dan kepada semua yang mengikuti melalui online FB Masjid An-Nur Temasya Glen Mary. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Tolong like, tolong subscribe, tolong share. Mudah-mudahan apa yang kita dapat sama-sama kongsikan pada hari ini mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar ini pertemuan kita. Dengan itu, selamat meneruskan ibadah fardu puasa, PKP, puasa kena penuh, sehingga kita berjaya di akhirnya, insya-Allah. Dengan itu, aqulu qawli hadza
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أولا أولين يا آخرا آخرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.